sejahtera semua. Hari ini kami akan tentang mengenai subjek peningkatan kemahiran, yang dimana isu yang kami pilih adalah isu ketidakcukupan makanan dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah di Malaysia. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ibu Nigres Ignatius. Nama saya Nur Zahira dan Nemi Rashidi. Nama saya Fasha Adila Masilin. Nama saya Nishana Rashida Suti Jasmine. Nama saya Irfa Melisa. Baiklah, ini adalah isi-isi kandungan yang akan kami bincangkan. Yang pertama, maklumat daripada artikel, laporan, berita ataupun laman web rasmi. Yang kedua adalah punca utama. Yang ketiga, kesan ketidakcukupan makanan. Dan yang keempat, cadangan penyelesaian. Baiklah, ini adalah isi saya. Isu ketidakcukupan makanan di peringkat isi rumah ini kebimbangan utama negara, yang dimana kebimbangan utama negara isu ketidakcukupan makanan di peringkat isi rumah menjadi kebimbangan utama negara sendiri. Dan ramai rakyat Malaysia hilang pekerjaan dan terjejas pendapatan susulan krisis pandemik COVID-19 pada tahun-tahun lepaslah. Dan yang kedua, situasi sekuriti makanan negara, yang dimana pada umumnya tiada isu signifikan berkaitan sekuriti makanan di peringkat nasional. Negara masih mampu mengeluarkan makanan secukupnya. Yang ketiga adalah kesimpulan bahwa kebimbangan terhadap ketidakcukupan makanan di peringkat isi rumah perlu diberi perhatian yang serius. Usaha berterusan diperlukan bagi memastikan ketersediaan, akses dan juga keterjangkauan makanan agar kesejahteraan rakyat Malaysia terus terpelihara. Ini adalah contoh artikel yang saya dapat di laman web rasmi berita lah. Oke, baiklah. Seterusnya maklumat daripada artikel dan laporan rasmi juga. First, UNICEF Malaysia 2024 Living on the Edge. Kajian melibatkan 755 isi rumah berpendapatan rendah di Kuala Lumpur. 8 daripada 10 keluarga menghadapi kesukaran memenuhi keperluan asaslah. Dan 90% keluarga menyatakan kenaikan harga makanan memberi kesan pada kehidupan mereka. Satu daripada 2 kanak-kanak dilakukan makan kurang daripada 3 hidangan sehari akibat kekangan keuangan. Seterusnya yang kedua, UNICEF Malaysia juga Families on the Edge. Ramai keluarga B40 masih bergantung kepada bantuan kerajaan dan NGO. Dan ada keluarga yang mengurangkan pembelian makanan berkhasiat kerana kos sara hidup yang sangat tinggi. Khususnya kajian mencadangkan perlindungan sosial dan bantuan makanan diperlukan bagi mengurangkan masalah ketidakcukupan makanan. Yang ketiga ialah kesimpulan. Laporan rasmi menunjukkan bahwa ketidakcukupan makanan dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah semakin membimbangkan akibat peningkatan kos sara hidup. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan ibu bapa, malah memberi kesan kepada permasalahan pemakanan dan pembelajaran anak-anak. So ini adalah punca utama berlakunya kesusahan antara keluarga lah. Sebab utama adalah pendapatan isi rumah yang rendah, di mana mereka tidak mampu untuk membeli makanannya mencukupi dan berkhasiat. Kedua adalah peningkatan kos sara hidup, di mana setiap tahun setiap teks akan naik dan juga harga makanan dan barangan semakin mahal. Ketiga ialah pekerjaan yang tidak stabil atau pengangguran. Setahu kita sejauh ini kita di Malaysia sangat susah untuk kita mendapat kerja tanpa sebarang sijil. Tidak ada isi pun tidak dapat kerja juga sebenarnya. Sehingga menyebabkan pendapatan tidak tetap, menukarkan mereka membeli barang-barang yang diperlukan dan kemudian kehilangan tanggung jawab yang ramai. Tanggungan yang ramai, anak yang ramai, kita perlu menjaga ibu bapa sudah berkahwin, kena jaga banyak family. Pembelanjaan makanan semakin meningkat disebabkan bilangan keluarga yang ramai. Selain itu, kurang pengetahuan tentang pemakanan seimbang, yaitu tidak mengetahui cara menyediakan makanan berkhasiat
kos yang rendah. Kemudian akses kepada makanan sehat yang terhad. Kawasan tertentu sukar mendapatkan makanan segar pada harga berpatutan. Contohnya dalam pedalaman, kita susah untuk cari barang-barang obatan yang bagus. Kita jarang jumpa protein-protein vitamin yang ada. Kalau ada pun orang-orang akan ambil kesempatan untuk jual di harga yang sangat tinggi. Kemudian mereka terbeban dengan hutang dan komitmen keuangan. Banyak keluarga yang selalu terikat dengan hutang apabila mereka sudah tidak dapat pikir di mana mencari duit sumber keuangan mereka. So, apabila mereka terikat dengan hutang, ia adalah sebahagian besar orang punya pendapatan yang dapat kemudian digunakan untuk membayar sewa rumah, bil, dan mana-mana hutang yang tertunggak. Akhir sekali ialah krisis ekonomi atau bencana. Kawan saya tadi yang membentuk tentang COVID-19 tidak pandemik. Itu adalah satu isu krisis yang sangat besar yang menyebabkan Malaysia jatuh kepada kadar kemiskinan pada tahun-tahun lalu lah. Sebab dalam keadaan seperti inflasi, pandemik ataupun bencana alam yang menjejaskan bekalan makanan dan pendapatan keluarga. Yang kita tahu dan pandemik COVID-19 berlaku, kita terpaksa mengharapkan daripada negara-negara lain untuk kita dapat bekalan makanan. Seterusnya, besar ketidakcukupan makanan. Yang pertama ialah masalah kesihatan. Ketidakcukupan makanan menyebabkan tubuh tidak mendapat nutrien yang mencukupi seperti protein, vitamin, dan mineral. Akibatnya, individu mudah mengalami penyakit seperti anemia, keletihan melampau, serta sistem imun yang lemah. Kanak-kanak khususnya lebih mudah dijangkit penyakit kerana badan mereka tidak cukup kuat untuk melawan jangkitan. Yang kedua, menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak mendapat makanan seimbang akan mengalami gangguan dalam perkembangan fisikal dan mental. Mereka mungkin mengalami pertumbuhan terbantu, kurang daya tumbuhan, serta perkembangan otak yang perlahan. Yang ketiga, tekanan emosi dalam keluarga. Kekurangan makanan boleh menyebabkan tekanan emosi dalam kalangan ibu bapa dan anak-anak. Ibu bapa merasa tertekan kerana tidak mampu menyediakan keperluan asas, manakala anak-anak pula mungkin merasa sedih, lapar, dan tidak selesa. Yang keempat, meningkatkan garam sosial. Ketidakcukupan makanan turut menyumbang kepada jurang sosial antara golongan kaya dan miskin. Keluarga berpendapatan rendah tidak mampu mendapatkan makanan yang berkhasiat seperti keluarga berkemampuan. Okey, cadangan yang kedua saya ialah bagi mengatasi isu pembaziran makanan, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Kerajaan boleh mempergiatkan kempen kesedaran bagi mendidik masyarakat tentang kepentingan menghargai makanan dan mengurangi pembaziran. Selain itu, masyarakat perlu merancang pembelian serta menyediakan pemakanan mengikut keperluan agar tidak berlaku kelebihan makanan, dan makanan yang masih selamat dimakan juga boleh disumbangkan kepada bank makanan atau golongan yang diperlukan. Di samping itu, menggalakkan amalan 3R dan pengkompresan untuk mengurangi sisa makanan, dan kerjasama antara NGO, sektor swasta dan masyarakat amat penting bagi memastikan masalah pembaziran makanan dapat dikurangkan serta menjamin kelestarian alam sekitar dan keselamatan makanan negara selamanya. Itu sahaja dari kami. Sekian dan terima kasih.